sampai Isyak ah. Gitu. Tapi semalam Dia sampai tajak pukul 9. Ya. Pasal kita ambil jauh kan. Boleh tak? Sini tak? Ada dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tak bunyi ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini merupakan malam yang pertama bagi kesinambungan kita daripada pembelajaran kita, muzakarah kita pada sebelum ini menerusi kitab Faridatul Faraid. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan sambung kembali pembelajaran kita yang terhenti selama beberapa bulan susulan daripada penyakit yang melanda di seluruh dunia ni. Jadi pada malam ini kita sambung lagi, kalau tak silap pada bab tabligh ya. Yalah, pada bab tabligh. Pada muka surat 13 di kitab Faridatul Faraid versi Jawinya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Ketiga, tabligh. Artinya, arti tabligh tu ialah menyampaikan. Ni kesinambungan kita
yang mana topik asal perbicaraan kita iaitulah berkaitan dengan segala sifat-sifat yang wajib bagi segala rasul. Yang mana kita telah tamat pada bab yang pertama, iaitulah bab uluhiyah, berkaitan dengan ketuhanan. Lalu kita masuk pula pada bab yang seterusnya, iaitulah babur risalah, ataupun yang dikenali dengan bab kerasulan. Ini bab kerasulan. Jadi dalam bab kerasulan ini, yang akan kita bicaranya di dalam bab tersebut iaitulah berkaitan dengan sifat-sifat rasul. Maka secara ijmalnya, secara kasarnya, tiap-tiap sifat yang mana sifat tu sifat sempurna hak bangsa jenis manusia, maka semua tu ialah sifat-sifat bagi rasul. Itu secara kasar. Secara ijmal maknanya, umumnya, sebagaimana bab ketuhanan, tiap-tiap sifat yang menunjuk di atas sempurna, itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bab kerasulan pun sama. Maknanya secara ijmal wajib kita i'tiqad, secara kasarnya, secara umumnya wajib kita berpegang, wajib kita tambah ikat di hati kita tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna. Tapi sifat hak sempurna mana? Sifat sempurna pesi manusia. Sifat sempurna hak jenis bangsa kemanusiaan. Sifat tu ialah sifat bagi segala rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu secara umumnya ataupun secara ijmal dia panggil. Lalu tu daripada situlah maknanya dah banyak sifat-sifat kesempurnaan hak jenis manusia tu ialah sifat rasul. Maka atas jalan tafsilnya, atas jalan hurai satu-satunya, wajib kita tahu tu 4. Sifat wajib bagi rasul ni ada 4. Ni atas jalan tafsil, atas jalan hurai satu-satu. Mana 4 tu sifat wajib bagi rasul? Pertamanya sidik, kita telah bicara dah pertemuan yang lalu. Yang keduanya amanah, yang telah kita bicara pada pertemuan kita yang lepas. Ni masuk yang ketiga. Hak kita nak bicara malam ni hak yang ketiga. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketiga, yakni sifat wajib bagi Rasul alaihi mussalatu wassalam tu, hak ketiganya. Bilang mana-mana pun tak kira lah, tak kisahlah. Cuma nak mengajinya hak ketiganya sifat tabligh. Yang ketiganya sifat tabligh. Apa tu tabligh? Apakah tabligh ni, sifat tabligh ni? Yang mana sifat ni wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Artinya, arti tabligh tu ialah menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan barang, menyampaikan hukum hakam, wahyu-wahyu yang disuruhkan mereka itu rasul-rasul tu, disuruh dengan menyampaikan dia kan hukum ataupun kan dia kan barang, menyampai kepada makhluk. Itu panggil sifat tabligh. Wajib kita i'tiqad segala rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ni, kita ikat di hati kita, simpul di hati kita, mereka tu mesti bersifat dengan sifat tabligh. Apa tu sifat tabligh? Menyampaikan hukum-hukum yang mana hukum ni disuruh, diperintah oleh Allah Ta'ala dengan menyampaikan kepada makhluk, yakni jin dan juga manusia. Pada semua jin dan kepada semua hak nama manusia.
Allah Ta'ala suruh perintah. Allah Ta'ala perintah pada Rasul supaya menyampai benda tersebut. Maka wajib kita i'tiqad mereka itu menyampai ke semua sekali. Ini sifat tabligh. Yang mana dalilnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hei Rasul, sampaikanlah kamu akan perkara-perkara yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu, atau perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, maknanya supaya dia tu menyampai wahyu yang Allah turunkan kepada dia melalui malaikat Jibril alaihi salam. Begitu jugalah maknanya Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lainnya, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidaklah kerja Rasul itu melainkan dia tu menyampaikan. Itu tugas Rasul. Maka tabligh ni ialah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Tentu di Rasul-Rasul ni dia mesti bersifat dengan sifat tabligh. Dia menyampaikan segala perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah supaya menyampai. Dia menyampai ke semua sekali tanpa tersembunyi, tanpa susuk sedikit pun. Wajib kita i'tiqad mereka tu menyampai ke semua sekali. Manakala dia menyampai, balik kita pula manusia ni dan juga jin, wajib atas kita menerima apa sahaja yang dibawa datang oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada segala rasul-rasul tadi. Wajib kita pula menerima apa yang disampaikan oleh mereka. Zaman kita ialah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau wajib kita i'tiqad gitu. Kita ikat gitu. Tambah di hati kita. Mereka ni menyampaikan segala perkara yang disuruh menyampai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama sifat tabligh. Sifat bagi Rasul. Tentu mereka tu bersifat dengan sifat tabligh, iaitu menyampaikan perkara hak Allah Taala suruh menyampai. Maka adalah barang yang diwahyu oleh Allah Ta'ala kepada segala rasul tu. Khabarnya ada 3 bahagi. Dah tadi maknanya kita tahu Nabi nak rasul-rasul ni dia bersifat dengan sifat tabligh. Apa tu sifat tabligh? Dia menyampai segala hukum-hukum ataupun wahyu hak disuruh menyampai kepada semua makhluk tadi, daripada manusia dan jin. Maka wahyu mana tu? Hak rasul-rasul menyampai tu. Wahyu mana? Lalu tu dia kata di sini, maka adalah barang yang diwahyu tu. Perkara hak diwahyu, hak diberitahu oleh Allah Ta'ala tu kepada segala rasul. Ada 3 bahagi pula. Ada 3 bahagian. Ada 3 bagai. Mana 3 bagai? 1 bahagi. Bahagian yang pertama daripada wahyu ni. Yang mana wahyu. Hak mana wahyu ni Allah Ta'ala beri pada rasul. Allah Ta'ala beritahu pada rasul ada 3. 1 bahaginya menyuruh Allah Ta'ala, yakni menyuruh oleh Allah Ta'ala, merintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu segala rasul-rasul ni. Allah Ta'ala suruh mereka tu dengan ketiadaan menyampai akan wahyu. Tak suruh menyampai wahyu kepada makhluk. Ni bagai yang pertama. Wahyu tu ada 3 bagai. Ada 3 bahagian. Ada 3 kategori. Yang mana asal silsilah kitanya iaitulah rasul-rasul ni bersifat dengan sifat tabligh.
iaitu dia menyampaikan segala wahyu-wahyu hak Allah suruh menyampai. Segala hukum-hukum hak diwahyu kepada dia daripada malaikat Jibril, dia menyampai kepada seluruh makhluk dia, seluruh umat dia daripada manusia dan juga jin. Wahyu mana tu? Tu. Wahyu mana tu hak rasul-rasul menyampai ke semua sekali tu? Wahyu tu pula nak kenal. Wahyu ni ada 3 bagai. Wahyu yang pertama iaitulah wahyu hak Allah Ta'ala turunkan kepada segala rasul, hanya khas untuk rasul-rasul. Yang mana wahyu ni hak Allah Ta'ala beritahu pada rasul, hak bahagian yang pertama ni hanya kepada rasul saja. Tak disuruh menyampai kepada umat dia. Ni hak bahagian yang pertama. Ni bahagian yang pertama. Dah begitu, maka tiada haruslah bagi mereka itu segala rasul-rasul menyampai akan wahyu ataupun akan barang hak Allah Ta'ala hanya turunkan kepada rasul tanpa disuruh menyampaikan kepada makhluk tadi. Maka rasul-rasul tak menyampailah hak bahagian yang pertama tadi. Kerana sekiranya rasul ni dia menyampai, sedangkan hak ni hukumnya hanya untuk rasul saja, hanya untuk diri dia saja, dan diperintah oleh Allah Ta'ala, maknanya hei rasul, hak ni hakmu je, tak boleh menyampai pada umatmu. Jangan tiba-tiba rasul tadinya menyampai hak wahyu, hak diturunkan oleh Allah Ta'ala tadi kepada dia, yang mana Allah Ta'ala larang untuk yang lain, hanya untuk rasul. Tiba-tiba rasul tadi menyampai, maka rasul tadi namanya khianat. Tak amanah dah lah. Tak amanah, maka mustahil. Maka hak bahagian yang pertama daripada wahyu, hak khusus untuk rasul tadi, hak ni setakat dia saja. Hak ni setakat dia saja. Dia tak sebar dah, dia tak beri dah, tak canang dah kepada yang lain. Ni rusia rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benda tu? Tak tahu. Kerana apa tak tahu? Sebab tak diberitahu. Ni hak yang pertama ni. Apa ke benda rahsia Allah dengan rasul? Hak ni tak diketahui. Ni rahsia Allah dengan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka dalilnya kita tahu macam mana ada wahyu, hak namanya wahyu tu hanya diturunkan kepada rasul saja, tidak disuruh menyampai. Ada isyaratnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wala bakaitum kasira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jikalaulah kamu, hei umatku, tahu akan barang, akan perkara hak aku tahu, kalau mu tahu seperti aku tahu, hak Allah Ta'ala wahyu pada aku ni, kalau mu tahu serupa aku, nescaya kamu tu ketawanya sikit dan kamu akan banyak menangis." Maknanya duduk dalam duka cita tiap-tiap hari kerana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh kita duduk berjalan pergi situ, galik begian-begian tu, kerana kita tak tahu sebagaimana tahunya Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita tak tahu sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada isyarat hadis ni lah maknanya faham kepada kita ada satu jenis wahyu hak Allah Ta'ala sampaikan hanya khas, hanya khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana tak disuruh menyampaikan kepada umat masing-masing. Tu di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faham daripada hadis itulah.
Itu bahagian yang pertama. Wahyu bahagian yang pertama. Satu bahagi. Mana dah tu? Dan satu bahagi. Ni bahagian yang kedua. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua pula. Tadi ada 3 bahagi. Dan satu bahagi, yakni satu bahagi yang lain. Bahagian yang kedua maknanya. Wahyu ni memberi pilih Allah Ta'ala, yakni memberi pilih oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pilih pada siapa? Akan mereka itu Rasul lah. Allah Ta'ala beri pilih tu padanya, pada bahagian wahyu yang kedua ni. Satu bahagian lainnya, hak ni wahyu ni maknanya Allah Ta'ala beri pilih kepada Rasul-Rasul. Allah Ta'ala beri pilih. Lalu tu dah beri pilih wahyu hak bahagian yang kedua ni, maka harus bagi mereka itu Rasul-Rasul. Harus bagi mereka tadi tu, boleh bagi mereka tu menyampai akan wahyu, dan ketiadaan menyampai akan wahyu. Kerana apa? Kerana diberi pilih. Ini wahyu yang kedua. Kategori wahyu yang kedua. Yang mana wahyu ni Allah Ta'ala turunkan untuk Rasul, kemudian diberi pilih. Allah Ta'ala perintah kepada Rasul tadi tu, maknanya wahyu ni mu nak menyampai pun tak apa, mu tak mau menyampai pun tak apa, diberi pilih. Ni bahagian yang kedua. Maka Nabi maknanya di Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah ada kalanya Nabi pilih tertentu pada sahabat ni saja menyampaikan wahyu hak ni hak diberi pilih ni. Tidak kepada yang lain. Contoh misalnya wahyu ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah contohnya. Tidak diberikan kepada yang lain-lain. Nabi tengoklah. Nabi tengok hak mana Nabi nak pilih, hak mana Nabi nak beri maknanya. Hak ni wahyu yang kedua. Ini bahagian daripada wahyu yang kedua. Allah Ta'ala beri pilih kepada Rasul-Rasul tadi. Lalu tu Rasul-Rasul tu pula harus bagi dia menyampaikan dan ketiadaan menyampai. Itu yang kedua. Dan satu bahagi lagi, bahagian yang ketiga pula. Dan satu bahagi yang lain pula menyuruh Allah Ta'ala, memerintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu Rasul-Rasul tadi, menyuruh dengan menyampaikan wahyu. Ini bahagian yang ketiga. Bahagian wahyu, bahagian yang ketiga inilah maka menyampai mereka itu Rasul-Rasul tadi akan wahyu hak bahagian yang ketiga hak Allah Ta'ala suruh menyampai ni. Rasul-Rasul telah menyampai kepada makhluk. Hak ni Rasul-Rasul menyampai ke semua sekali. Dan tiada mereka itu Rasul-Rasul daripada wahyu hak disuruh menyampai oleh Allah Ta'ala ni, tak menyembunyi akan sesuatu, yakni akan sedikit pun. Rasul-Rasul tak menyembunyi. Hak mana ni? Wahyu hak Allah Ta'ala turun kepada Nabi, kepada Rasul-Rasul, yang mana wahyu ni Allah Ta'ala perintah supaya menyampai. Wahyu hak bahagian yang ketiga ni. Hak bahagian yang ketiga ni Rasul-Rasul menyampai ke semua sekali tanpa tersembunyi pun. Ini wahyu yang ketiga. Jadi wahyu ni ada 3. Yang pertama, wahyu hak diturun tu hanya khas kepada baginda ataupun kepada segala Rasul-Rasul saja. Wahyu yang kedua, wahyu hak Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul-Rasul, diberi pilih.
nak menyampai pun tak apa, tak menyampai pun tak apa. Lalu tu rasul-rasul tadi tu dia menyampai kepada hak mana dia nak menyampai, dan dia tak menyampai kepada hak menyampai. Wahyu tadi. Apa dia hak tu? Hak ni pun tak tahu jugalah. Hak bahagian yang kedua ni. Kerana Nabi Rasul tadi tu pilih dia menyampai kepada sahabat ni contohnya. Lalu tu di sahabat ni saja jelah yang tahu. Apakah benda tu? Tadi kerana rusia antara Nabi pun Rasul tu pula dengan sahabat yang tersebut. Tak tahu juga. Cuma dikatakan oleh para ulama itu ialah ilmu hak berunsurkan ilmu yang dalam-dalam. Ilmu hak tinggi-tinggi. Maka ilmu hak tinggi-tinggi maknanya tak diberi kepada semua orang. Banding mudahnya beginilah. Bandingnya kita ni maknanya ada anak. Ada anak. Anak yang pertama panggil anak sulung. Ada adik-adik yang lain. Anak sulung kita ni ialah harapan kita. Maka dah dia tu harapan kita. Di dia ni kita pesan suku dibandingkan dengan anak-anak kita yang lain. Kita pesan pada anak yang sulung begian. Kalau ayah tak ada begian. Jaga adik-adik. Adalah pesanan-pesanan tertentu yang tidak dipesan kepada anak-anak yang lain. Kerana apa? Kerana dia tu harapan. Itu. Ataupun banding lain lagi. Ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi umpamanya. Tak boleh kita nak belajar hak mana kita ni hak tak lepas lagi, tuntutan hak fardu ain misalnya. Maka seorang guru tadi tu dia kena pilih-pilih. Nak menyampai ilmu hak tinggi-tinggi tu tak boleh kepada semua. Dia kena ada tahap-tahap dia. Kena tengok situasi-situasi orang tadi. Tidak kata dah kita alim tu pakai semua sekali boleh belajar. Ada orang hak mampu, ada orang hak tak mampu. Ni pun sama. Nak banding maknanya ada satu wahyu, kategori wahyu tu, wahyu ni Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul dan diberi pilih untuk menyampai ataupun tidak. Maka Rasul tadi ada menyampaikan kepada sebahagian sahabat, tak menyampaikan kepada yang lain. Itu bahagian yang kedua. Wahyu bahagian yang ketiga pula, iaitulah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul-Rasul tadi. Dan wahyu ni diperintah oleh Allah Ta'ala supaya menyampaikan. Maka wahyu yang ketiga inilah Rasul-Rasul tadi tu dia menyampaikan kepada makhluk dia semua sekali, tanpa tersembunyi, tanpa ada tertinggal sedikit pun. Ni wahyu yang ketiga. Tu wahyu yang ketiga nama dia. Habis itu. Tu faham, wahyu ada 3 bahagian. Jadi nabi-nabi rasul-rasul tadi maknanya mereka itu bersifat dengan tabligh. Mereka itu menyampaikan segala perkara-perkara hak Allah Ta'ala suruh menyampai. Mereka menyampai ke semua sekali. Wajib kita iktikad begitu. Hak mana tu? Wahyu mana? Wahyu yang ketiga. Wahyu yang ketiga. Dan mustahil lawannya lawan bagi tabligh, iaitu lawan bagi sifat tabligh itu ialah menyembunyikan barang yang tersebut itu, iaitulah menyembunyikan wahyu hak Allah Ta'ala perintah supaya menyampai tu lawan bagi sifat tabligh, iaitulah kitman, iaitu menyembunyi, susuk. Sedangkan Allah Ta'ala suruh menyampai, tiba-tiba tak menyampai. Ini mustahil. Tentu tidak sama sekali rasul-rasul tadi tu dia menyembunyi ataupun dia susuk. Maknanya wahyu hak Allah Ta'ala suruh menyampai daripada hukum hakam tadi. Ini mustahil, tentu tidak sama sekali. Itu ikatan yang kedua hak wajib kita pegang. Ikatan yang pertama, mesti rasul-rasul ni
menyampaikan segala wahyu-wahyu hak Allah Ta'ala perintah supaya mereka tu menyampai. Itulah panggil sifat tabligh, wajib kita tambah di hati kita. Yang keduanya, kita simpul kali yang keduanya, rasul-rasul ni tentu tidak sama sekali mereka itu menyembunyikan. Itu dia panggil ikatan istihalatul mustahil. Tentu tak mereka tu susuk wahyu hak Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala perintah supaya dia menyampai. Hak ni rasul-rasul susuk? Tidak sama sekali. Dua ikatan di situ. Ada dua ikatan. Baik, kemudian dalilnya mana? Dalil akalnya nak menunjukkan kepada kita nabi-nabi, rasul-rasul ni, rasul-rasul ni dia menyampaikan maknanya hukum ataupun wahyu hak Allah Ta'ala suruh menyampai. Mana dalil dia? Dan dalil tabligh itu, ialah bahawasanya jika menyembunyi mereka itu rasul-rasul menyembunyi akan sesuatu, yakni akan sedikit daripada wahyu tadi. Sekiranya rasul-rasul ni dia menyembunyi, dia susuk sikit je daripada wahyu-wahyu tu. Apa dia? Akan sesuatu tu, bayan dia. Daripada barang yang disuruhkan mereka itu rasul, disuruh dengan menyampai akan dia akan barang. Jadi macam mana? Sekiranya fardu takdirnya buat misa, buat lolok saja je, takdir saja je, maknanya sekira mereka itu rasul-rasul ni dia menyembunyi sikit saja daripada wahyu hukum hakam hak, sedangkan Allah Ta'ala suruh dia menyampai, tiba-tiba dia tak menyampai, sikit je, misalnya ada begitu. Nescaya adalah kita umat ni, daripada manusia dan jin umat dia ni, kalau begitu gak disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu jugalah kalau begitu. Disuruh kita ni menyembunyi akan ilmu lah. Kerana apa? Jawab pada kata nescaya. Kerana disuruhkan kita umat dia ni, disuruh yakni oleh Allah Ta'ala, disuruh dengan mengikut mereka itu segala rasul-rasul. Sedangkan kita ni disuruh oleh Allah Ta'ala supaya ikut rasul-rasul. Fattabi'uni maknanya supaya ikut rasul-rasul. Tiba-tiba rasul-rasul tadi tu dia menyembunyikan wahyu. Dia ada susuk wahyu hukum hakam hak Allah Ta'ala sepatutnya suruh dia menyampai, tiba-tiba dia tak menyampai, sikit je. Kalau ada sikit pun, nescaya kita ni disuruh lah, maknanya menyembunyi juga ilmu. Kerana apa begitu? Kerana Allah Ta'ala perintah pada kita supaya ikut rasul. Tiba-tiba rasul tu menyembunyi, kita pun kena menyembunyi juga. Kerana kita disuruh ikut dia. Kalau begitu macam mana? Dan tiada sah, tak betul bahawa disuruhkan kita tu dengan menyembunyi ilmu. Tak boleh nak dikatakan kita nak dakwa kita ni disuruh oleh Allah Ta'ala selaku umat supaya menyembunyi ilmu. Tak boleh. Kerana apa? Kerana orang yang menyembunyi ilmu tu, kerana orang yang menyembunyi ilmu, yang susuk ilmu tu dikutukkan, yakni dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dijauhikan rahmat oleh Allah Ta'ala, dicela oleh Allah, disumpah oleh malaikat. Sebagaimana hadisnya, katimul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyi akan ilmu ni, orang tersebut dilaknat. Sehingga kan di hujung hadis tu dilaknat oleh segala manusia, oleh segala sesuatu, hatta perkara-perkara yang ada di darat ataupun di laut, semuanya melaknat orang yang tersebut. Siapa? Orang yang menyembunyikan ilmu. Dia ada ilmu, bila orang tanya tak jawab. Kerana apa tak jawab? Susuk ilmu, sayang pada ilmu, takut orang alim pada dia contohnya. Dia susuk sembunyi ilmu. Orang ni dilaknat
oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh semuanya yang ada di darat, yang ada di laut. Cuma kita saja tak bunyi. Tu burung-burung laknat kita. Ikan-ikan hak ada di laut pun laknat orang tersebut. Ini dikutukkan orang yang menyembunyi ilmu. Kalaulah rasul-rasul tu dia maknanya menyembunyikan hukum hakam, hak mana wahyu ni sepatutnya dia menyampaikan kepada umat dia, yang Allah Ta'ala perintah menyampaikan, tiba-tiba dia sembunyi. Kalau begitulah akal kita fikir, kalau Nabi Rasul-Rasul ni menyembunyikan wahyu tersebut, kita pun disuruh menyembunyi jugalah ilmu. Sah ke tidak nak menyembunyikan ilmu ni? Betul ke tidak begitu? Tak betul. Kerana apa tak betul? Kerana Nabi laknat. Maknanya orang yang menyembunyi ilmu. Kalau begitu Rasul-Rasul ni maknanya mereka itu menyampaikan segala perkara-perkara hak Allah Ta'ala suruh menyampai. Itu dalil hak kita fikir dengan akal. Dalil hak kita fikir dengan akal. Maka sabitlah, dah begitu, maka sabitlah, yakni tetaplah, mestilah bagi mereka itu rasul-rasul bersifat dengan sifat tabligh, iaitulah menyampaikan perkara-perkara yang disuruh menyampai. Maka tetaplah, kejaklah di hati kita, mesti mereka itu bersifat dengan sifat tabligh. Dan apabila sabit ia sifat tabligh di mereka itu rasul-rasul, maka mustahillah menyembunyikan. Maka tak terimalah akal kita mereka itu menyembunyikan akan wahyu hak Allah Ta'ala suruh maknanya sebar ataupun menyampaikan kepada umat dia masing-masing. Mustahil mereka itu menyembunyi. Habis di situ. Keempatnya fatana. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.